Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Video kali ini kita akan membincangkan tajuk 1. Mari belajar sejarah bagi unit 1 mengenali sejarah. Objektif pembelajaran yang murid-murid perlu capai dalam tajuk ini ialah: pertama, menyatakan pengertian sejarah. Kedua, mengenal pasti sumber dalam sejarah. Ketiga, menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah. Keempat, membezakan konsep masa dan ruang dalam sejarah. Dan yang kelima, menghuraikan sebab dan akibat peristiwa sejarah. Ya, jom belajar. Pengertian sejarah. Sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Pengertian sejarah perlu diketahui supaya kita mudah memahami peristiwa sejarah. Sejarawan telah memberikan pandangan masing-masing tentang pengertian sejarah. Kata Herodotus, sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Manakala Ibnu Khaldun, sejarah membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Kata E. H. Carr, sejarah ialah satu proses interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Manakala Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim mengatakan bahawa sejarah merujuk peristiwa yang pernah atau sudah berlaku. Dan yang terakhir, Dr. Muhammad Yusuf bin Ibrahim, sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Secara keseluruhannya, sejarah melibatkan tindakan manusia, perubahan dan catatan sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Oleh itu, sejarah memberikan iktibar dan teladan untuk kehidupan manusia. Sumber sejarah. Sumber sejarah memberikan maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Sumber sejarah terbahagi kepada dua, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Jadi, pertama, sumber primer. Sumber primer juga dikenali sebagai sumber pertama. Sumber primer berada dalam bentuk asal dan belum diolah. Pertama, artifak. Hasil ciptaan manusia seperti alat batu, tembikar, senjata dan duit shilling. Kedua, fosil. Tinggalan tumbuhan atau haiwan yang terawet. Ketiga, dokumen rasmi. Catatan tentang sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku. Keempat, manuskrip. Tulisan tangan seperti Hikayat Hang Tuah dan Sulalatus Salatin. Sumber kedua iaitu sumber sekunder. Sumber sekunder ialah penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Antaranya ialah buku, majalah, akhbar dan risalah. Kaedah penyelidikan sejarah. Penyelidikan sejarah dilakukan untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Tiga kaedah boleh digunakan untuk mendapatkan maklumat sejarah, iaitu kaedah arkeologi, kaedah lisan atau dikenali sebagai sumber lisan, dan kaedah bertulis. Untuk kaedah yang pertama, iaitu kaedah
arkeologi. Proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Kita highlight bahagian ini. Okey, contohnya ialah fosil, tembikar, barangan logam dan kulit siput. Terdapat juga bidang arkeologi maritim. Apabila dikatakan maritim, ialah proses mendapatkan maklumat tinggalan kebudayaan manusia yang terdapat di dasar laut. Semuanya berkisarkan tentang dalam air, iaitu laut. Kaedah kedua, kaedah lisan. Kaedah lisan, proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Bila kata temu bual, ialah cara kita bercakap, menggunakan mulut untuk bertanya dan mendapatkan maklumat. Jadi terdapat 3 langkah. Langkah pertama, mengenal pasti orang sumber. Kita perlu tahu orang sumber dan menyediakan soalan untuk bertanya. Sekiranya kita bertanyakan soalan, ianya bermakna kita sudah bersedia untuk tahu maklumat yang kita kaji. Okey, langkah kedua, menemu bual dan merakamkan perbualan. Perbualan perlu direkod ataupun dirakam menggunakan telefon bimbit atau pita rakam dan sebagainya lah. Langkah ketiga, menyalin rakaman, menyimpan data perbualan dan membuat penulisan. Kaedah ketiga iaitu kaedah bertulis. Proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan langkaran. Maklumat diperoleh daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Langkah-langkahnya, langkah pertama, mengenal pasti sumber sejarah yang tepat. Langkah kedua, mengumpulkan sumber sejarah. Langkah ketiga, mentafsir maklumat dalam sumber. Jadi, pengkaji boleh memilih mana-mana kaedah yang sesuai untuk mengkaji peristiwa sejarah. Kaedah yang terdapat dalam penyelidikan sejarah memberikan ruang untuk pengkaji menghasilkan penulisan sejarah yang berkualiti. Ruang dan masa. Sejarawan menggunakan urutan masa untuk mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku. Urutan masa dikenali sebagai kronologi. Kronologi dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu dekad, tempoh masa 10 tahun, abad, tempoh masa 100 tahun, alaf, tempoh masa 1000 tahun. Konsep masa juga boleh dilihat mengikut zaman. Zaman ditentukan bagi satu tempoh masa yang panjang. Zaman dibahagikan kepada 2. Zaman sebelum Masihi, SM, zaman sebelum kelahiran Nabi Musa, zaman Masihi, M, zaman selepas kelahiran Nabi Isa. Ini merupakan raja garis masa yang mana menunjukkan kedudukan dekad, abad, alaf serta zaman sebelum Masihi dan zaman Masihi. Di bawahnya pula menunjukkan situasi kronologi peristiwa sekolah saya. Sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Setiap peristiwa sejarah yang berlaku mempunyai sebab dan akibat. Kajian tentang sebab dan akibat memudahkan pemahaman kita terhadap peristiwa sejarah. Hal ini
dapat dilihat apabila Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik Sekolah. Sekolah mengadakan Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik untuk menghargai murid yang menunjukkan kecemerlangan dalam bidang akademik. Itu dikira sebagai sebab. Akibatnya pula, Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik dapat menaikkan semangat murid untuk belajar lebih tekun dan rajin.